Beginilah pada pandangan saya, berlakunya Isra' dan Mi'raj ini memang satu hadiah kepada Nabi, kerana Isra' dan Mi'raj itu suatu penawar kepada kedukaan yang Nabi sedang alami. Tantangan yang hebat. Betul. Segala sudut, tak tahu apa yang dibawa. Sembahlah Allah yang tak dapat dilihat. Betul. Waktu tu manusia pressure Nabi. Jadi dalam keadaan kedukaan Nabi itu, Tuhan jemput. Bayangkan raja jemput ke istana. Wah, dia memberikan satu ketenangan ataupun satu healing satu healing kepada Nabi, dan berjumpa dengan Allah dan ditunjukkan kekuasaannya. Itu juga satu hadiah. Orang biasa tak sejauh Nabi pergi ni. Betul. Jadi bagi saya peristiwa itu sebenarnya suatu hadiah kepada Nabi. Dia memberikan suatu ketenangan kepada Nabi dan memantapkan lagi keyakinan Nabi. Betul. Bila sendiri Nabi melihat ini apa saja yang Allah nak bagi yang Allah, dan memberikan kekuatan dan menjelaskan lagi kebenaran dakwah yang dibawanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Hari ini 7 Februari bersamaan dengan 26 Rejab 1444 Hijrah. Hari ini kita nak bawakan topik apa? Kita nak bawakan topik tentang Isra' Mi'raj. Ada kaitan ke dengan teori kerelatifan daripada Einstein? Siapa yang tak kenal? Dan hari ini kita ada bawakan buat anda semua, iaitulah Encik Zamri. Kita punya pegawai sains daripada Planetarium Negara, ya. Bukan orang biasa-biasa, pegawai sains yang juga terlibatlah dalam, orang kata, kajian-kajian saintifik, kajian-kajian yang melibatkan di angkasa sana kan. Kira ni memang orang kata pakar lah. Kita nak tahu betul tak Isra' Mi'raj ni sebenarnya ada kaitan ke dengan teori Einstein tadi. Tapi sebelum tu kita nak tanya dulu lah khabar Encik Zamri, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat Izzati. Sihat, saya pun sihat. Macam mana tadi breakfast? Okey. Alhamdulillah. Minum coklat tadi. Minum air coklat. Itu dia. Nak dapatkan tenaga kan, nak membincang hari. Jadi kalau boleh saya tahu kan, Encik Zamri dah berapa lama berkhidmat di Planetarium Negara sebagai pegawai sains tu? Saya berkhidmat sudah 30 tahun. 30 tahun, Masya Allah. Otai. Dah lama, maksudnya banyak dah tu sebenarnya kajian-kajian dibuat, betul tak? Dari segi kajian khusus, maknanya kami institusi di Planetarium Negara ni bukannya membuat research dan R&D ke. Okey. Tapi kami lebih kepada pendidikan. Namun dalam memberikan pendidikan ini sebenarnya kita pun mengkaji juga. Jadi desktop study pun kaji juga. Jadi kita cuba kongsikan lah pada hari ini. Ya, orang putih kata learning is a lifetime process. Gitu. Tapi kita nak buang masa sebab topik hari ni kita tak adalah nak kata berat pun sebenarnya, tapi kita nak kaitkan sebenarnya Isra' Mi'raj ini benarkah ada kaitan dengan teori kerelatifan Einstein? Sebutannya Einstein je. Saya baru tahu tadi sebenarnya. Saya kata Einstein. Rupanya Einstein daripada bahasa Jerman. Jerman. Jadi soalan yang saya nak ajukan kepada pakar kita di sebelah saya ni, insya-Allah, peristiwa Isra' Mi'raj ini secara umum mungkin Encik Zamri boleh ceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, dua peristiwa yang berbeza. Ceritakan secara umum, dan adakah betul dia ada kaitan dengan teori kerelatifan Einstein itu sebenarnya? Okey, terima kasih Izzati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, biasanya dikupas di masjid-masjid sekarang ni pada bulan Rajab ini. Dan cuba ada yang cuba mengaitkannya dengan sains. Bagi saya Al-Quran dan sains itu sering seiringan, ataupun ada perkara yang mungkin tidak dapat dijelaskan sekarang, kemudian sains dapat jelaskan. Jadi Isra' dan Mi'raj saya boleh bagi kepada dua lah. Isra' itu berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Jadi pada pandangan saya lah,
okey, bahagian yang pertama tu yang bagi Isra' tu, manusia moden saya rasa lebih mudah untuk terima ataupun untuk memahaminya. To digest, kita kata. Sebab yalah, berbanding dengan ayat tu turun masa zaman Nabi dulu. Betul. Waktu tu orang naik unta, kuda. Dari Masjidil Haram, dari Mekah kalau nak menuju ke Baitul Maqdis tu, katanya 40 hari. Masya Allah. Secara naik itu dah unta lah. Kuda mungkin kurang sikit. Ya. Jadi waktu tu kalau Nabi kata tak sampai satu malam tu dah balik. Oh, itu sesuatu perkara yang sangat mustahil pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya, pada zaman itu. Ketika ayat itu diturunkan memang betul-betul mencabar para sahabat dan yang bukan sahabat juga dicabar oleh Allah dengan ayat itu. Tetapi pada hari ini manusia moden, saya rasa mereka lebih resep. Mereka boleh terima lah. Ya. Sebab teknologi hari ini dah membenarkan itu. Okay? Kalau kita naik kapal terbang komersial, katanya ada yang 800 km sejam. Dia dalam 2 jam setengah saja dari Jeddah ke Tel Aviv. Kalau campur tolak itu dalam 3 jam, logik lah. Maknanya tak sampai setengah malam pun. Okay? Dan kalau kita lihat dari segi teknologi jet penjuang hari ini, yang ada dengan kelajuan 2 kali bunyi. Betul. 50 minit saja. Daripada Mekah ataupun Jeddah menuju ke Tel Aviv ataupun daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis, 50 minit saja. Dan jet penjuang ni boleh naik tegak itu. Dan dia terus boleh bergerak mendatar. Jadi hari ini saya rasa lebih mudah untuk bahagian yang Isra'. Cuma bagi manusia moden yang bahagian Mi'raj ini, bahagian Mi'raj ini, langit tu. Ya, kita mungkin masih belum dapat menjelaskan sepenuhnya. Okay, sebab Nabi naik ke Sidratul Muntaha, dijangkakanlah Sidratul Muntaha itu mungkin di luar daripada alam kita ini. Ya. Maksudnya luar daripada bumi ke macam luar daripada alam semesta kita ni. Sidratul Muntaha itu mungkin satu tempat yang kita sendiri di luar, dan jaraknya ialah 94 bilion tahun cahaya. Masya Allah. Kalau kita bergerak dengan kelajuan cahaya ni satu saat dia boleh mengelilingi bumi 7 kali. Itu laju dia. Cahaya 7. Satu saat tu 7 kali dah keliling bumi. Begitu pantas tu. Dengan kepantasan itu, kalau Nabi bergerak dengan pantas itu, 94 bilion tahun untuk sampai ke penghujung alam semesta ni. Itu kita ukur dengan kadar cahaya tu sendiri. Ya, dengan kelajuan cahaya. Jadi masih lagi lama sebenarnya. 94 bilion tahun. Lagi memang lama. Bukan setahun tu. 94 bilion tahun untuk sampai ke penghujung alam semesta. Besarnya alam semesta ni yang Tuhan cipta. Dan itu masih menjadi persoalan dalam di kalangan saintis. Macam mana 94 bilion tahun Nabi boleh kurang. Jadi kemuskilan mungkin pada hari ini manusia moden terhadap Mi'raj ini sama dengan kemuskilan macam pada ketika zaman Nabi dulu yang Isra' tu pun dah Mi'raj lagi lah kan. Jadi keduanya tak dapat nak dibayangkan. Sebab difahamkan ia dalam tempoh maghrib dan sebelum subuh. Jadi itulah nampaknya Isra' Mi'raj jika nak dikaitkan dengan sains. Yang kedua ni masih belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Namun sains sebenarnya mempunyai satu kaedah yang dipanggil teori kerelatifan oleh Einstein. Di dalamnya ada konsep yang dipanggil wormhole. Lubang cacing. Wormhole. Konsep ini. Ini yang paling hampir lah kalau nak kata Nabi boleh cepat. Yang sepatutnya 94 bilion tahun. Nabi setengah malam tu dah boleh pergi balik. Wormhole ialah black hole disambung dengan white hole. Black hole saya rasa lorong hitam ni semua orang dah dengar. Yang white hole ni jarang-jarang dengar. Tapi ada konsep, dia bertentangan. Black hole ni apa sahaja dia tarik. Dia vacuum. Dia bukan vacuum. Dia macam mana? Cahaya pun tak lepas daripada begitu kuat graviti dia. Apa sahaja dia tarik. Dan white hole dia opposite. Dia bertentangan. Apa saja dia buang, dikeluarkan. Jadi bila dua dicantum ni dia dah macam vacuum cleaner lah. Sedut, keluarkan. Dan sains menjangkakan kalau lalu di antara keduanya ni, dan black hole dan white hole ni ataupun lorong hitam dan lorong putih ni,
disambungkan oleh satu terowong yang dipanggil Einstein-Rosenberg Tunnel. Dia ada terowong tu. Ada dua orang saintis lah, Einstein dan Rosenberg, yang membuat kiraan itu. Dia kata boleh ini kalau disambung secara matematiknya, secara sains. Kedua-dua lohong itu. Lohong hitam dan lohong putih ni kalau disambung boleh. Tetapi jadi kelajuan objek yang lalu dalam ni dijangkakan lah lebih laju daripada cahaya. Jadi mungkin inilah yang dapat yang paling relate lah orang paling kata. dekat lah. Paling dekat. 94 bilion tahun boleh disingkatkan tu. Mungkin lalu lohong ni lah, wormhole ini. Sains hari ni dapat jelaskan itu je setakat tu. Setakat itu. Tapi walaupun apa sebenarnya wormhole ni ada limitasinya. Satu limitasinya ialah black hole tu ditakuti dia tak lepaskan objek yang lalu dia. Sebab dia tarik semua, dia tak bagi dekat lohong putih ni. Boleh jadi. Dia tersekat di situ. Ataupun lohong putih ni sebenarnya perlukan tenaga negatif. Dan manusia bukan tenaga negatif. Kita tenaga positif. Jadi itu antara limitasinya yang membataskan kita menjelaskan keseluruhannya. Ada teorinya tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Untuk Mi'raj. Masya Allah. Dan kita mungkin kena tunggulah. Mungkin ada satu hari nanti. Mungkin ada penjelasan yang lebih jelas. Sebagaimana peristiwa Isra itu telah dibuktikan dengan teknologi yang berada pada zaman kini. Ya. Kita kena tunggulah. Mungkin Mi'raj ni nanti mungkin lagi 10 tahun, lagi 20 tahun ada saintis kan. Tapi itulah nak katanya persoalannya kat sini kan. Yang mengkaji Al-Quran itu sendiri adalah nak katanya yang mengkaji Al-Quran itu sendiri adalah mereka yang tidak beragama Islam lah. Itu menjadi satu persoalan yang menarik lah. Okay? Ada yang mengatakan Einstein mungkin ikut apa yang Al-Quran nyatakan. Dia mungkin dia dalam Isra Mi'raj ada begini. Mungkin itu menjadi inspirasi pada Einstein untuk mencari buat teori itu sendiri. Boleh jadi kan. Yang menjadi persoalannya ialah kenapa Einstein dan bukan kita Muhammad Zamri di situ. Masya-Allah. Dan kenapa bukan Nurul Izzah? Jadi kita yang mengaku kita beriman ini, betul, masya-Allah, membiarkan ayat itu begitu. Jadi satu inilah benda yang kita perlu muhasabah. Sebenarnya Tuhan mengajak kita untuk memiliki sepatutnya lebih daripada Einstein lagi. Ya, berfikir. Jadi itulah satu ibrah yang kita boleh ambil. Bukan kita hanya membahaskannya saja. Jadi mungkin kita orang yang turut sama mengira untuk menjelaskan Mi'raj, yang mana Isra mungkin kita dah nampak teknologi ni. Yang Mi'raj ni masih misteri lagi. Masih misteri. Masih lagi belum boleh dibuktikan oleh kajian-kajian saintifik. Itu dia tadi. Mungkin anda semua masih tertanya kenapa kita nak bincangkan Isra Mi'raj minggu ni. Sebabnya hari ini tanggal 26 Rejab dan esok 8 Februari bersamaan dengan 27 Rejab telah masuknya satu tarikh ataupun peristiwa yang kita namakan sebagai Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dan kita nak bincang lagi keterkaitan di antara Isra dan Mi'raj ini dan juga teori kerelatifan oleh Einstein. Tadi kita dah dengar lohong hitam, lohong putih. Mungkin lepas ni akan ada juga formula-formula kita tak tahu kan. Dalam fizik sendiri ada banyak sangat formula-formula. Jadi kepada anda semua yang nak dengarkan lagi perkongsian daripada pegawai sains yang kita bawakan daripada Planetarium Negara ini, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di podcast CNC kembali selepas ini. Alhamdulillah, itu dia kembali lagi kita dalam rancangan podcast CNC bersama saya Izzati Zakaria dan juga panel kita pada hari ini iaitu Encik Zamri daripada Pegawai Sains daripada Planetarium Negara. Kita akan membincangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Adakah ia ada kaitan dengan teori kerelatifan daripada Einstein? Tadi kita dah dengarkan Encik Zamri bercerita tentang lohong hitam, lohong putih ataupun kita persingkatkan sebagai wormhole, lubang cacing gitu kan. Tadi mungkin
kalau dari sudut anda semua ada yang tertanya bagaimana orang kata relevannya ataupun logiknya lohong hitam itu kalau kita nak kaitkan dengan peristiwa ketika di peristiwa Nabi untuk perjalanan ke Sidratul Muntaha itu, mungkin Cik Zamri boleh kongsikan sebab tadi Cik Zamri ada sebut yang lohong hitam itu agak mustahil untuk manusia yang bercharge negatif ni ditarik ke lohong putih. Macam tu. Mungkin Cik Zamri boleh kongsikan. Okey, daripada terima kasih Zati. Daripada kajian Einstein dan Rosenberg ataupun saintis pada waktu itu, wormhole ini ada dua bahagian, lohong hitam. Kemudian disambung ada satu terowong terowong Einstein Rosenberg, dan kemudian ada lohong putih. Okey. Dan sifat lohong hitam dan lohong putih ni berlawanan. Satu sedut tarik, satu lagi buang. Cuma saya nyatakan tadi kemungkinan lohong hitam ni limitasinya ialah lohong hitam dia simpan, dia pegang manusia ni. Okey, kalau manusia lalu lah atau apa objek dia diam. Dia tak pas dekat yang lohong putih ni. Dan kalau nak lalu pun, kita kena ada tenaga negatif. Tenaga negatif ni saya boleh nyatakan bahawa antara lohong hitam dengan lohong putih ni sebenarnya dia adalah, kalau dalam bahasa Inggeris sebagai matter, besi, jasad matter, bahan, barang, benda. Yang di sini yang lohong putih ni lawan dia adalah antimatter. Antimatter. Jadi ini satu istilah yang mungkin ada yang pernah dengar, antimatter. Dia berlawanan dengan sifat benda yang wujud yang sini. Dia terbalik kepadanya. So dia adalah contoh je? Dia ada jisim-jisim yang antimatter ini yang di dalam, kalau dalam kajian subatomik berkaitan dengan tenaga nuklear, ada objek-objek yang dia bukan wujud macam manusia, macam benda biasa ni. Dia negatif tenaga dia. Jadi manusia dia positif. Dia benda macam ni. Dan untuk jadikan dia antimatter tu satu perkara yang agak masih hari ini masih tak dapat dijelaskan lah macam mana kalau katakan ada seorang manusia dia keluar tu sebagai anti manusia. Anti manusia. Jadi itu yang masih belum dapat. Itu yang saya nyatakan tadi bahawa kita dapat menjelaskan sebahagiannya, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi teori masih perlu diteliti lagi, dikaji lagi, dan kita menyeru supaya orang Islam juga turut sama mengkaji dan menyelesaikannya, kerana dia masih misteri. Jadi dahulu semasa zaman Nabi, Isra itu pun sudah misteri, kan? Macam tak logik, tak masuk di akal. Mana Nabi boleh balik kan 40 hari kalau waktu perjalanan tu. Setengah malam jadi tak boleh terima. Jadi para sahabat dan yang dekat-dekat Nabi betul-betul diuji oleh Tuhan. Diuji kepercayaan mereka. Betul. Sebab teknologi ni tak boleh terang. Namun zaman berlalu, dia dapat dijelaskan dan manusia dapat ilmu mengenainya, dan Tuhan berikan ilmu itu. Jadi kita harapkan bahawa Mi'raj juga satu nanti kita dapat selesaikan yang lohong hitam, lohong putih, keluar. Bagaimana adanya logik di situ kan? Jadi itulah sains dapat menjelaskan begitu setakat ini. Untuk Nabi bergerak dengan pantas 94 bilion tahun tu diringkaskan dari setengah malam. Inilah dia, wormhole tu lah setakat ni. Tapi ada keraguan di situ. Macam mana Nabi nak jadi antimatter tu? Namun bagi iman sebenarnya Allah kun dan fayakun. Tapi dari segi sains tu mungkin perlu dijelaskan. Sebab biasanya dia akan seiring dengan sains, dan cuma masa diperlukan. Sebagaimana Isra itu yang mustahil satu masa dulu telah dibuktikan hari ini. Jadi Tuhan berikan ilmu itu. Dengan siapa yang nak mencari ilmu itu, maka diberikan. Jadi mudah-mudahan kita juga akan turut sama untuk mencari penyelesaian, menjelaskan peristiwa ini. Dan ini satu teka-teki yang menarik yang Tuhan turunkan. 27 Rajab ini Tuhan berikan satu teka-teki. Semua orang berfikir. Jadi itulah di antara hikmahnya Al-Quran ini, dia mencetuskan satu benda yang perlu difikir. Betul. Jadi semoga kita turut sama berfikir. Dan bukan kita harapkan Einstein dan yang bukan agama Islam, sebenarnya yang
yang menyelesaikannya. Jadi betul. itulah kita sama-sama insya-Allah. Ya, insya-Allah. Itu dia kan, kalau kita tengok dalam Al-Quran pun banyak Allah sebutkan, Allah akhirkan ayat dengan afala tatafakkaru. Tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu melihat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itu menjadi satu, orang kata, push factor kepada kita semua, kepada Nurul Izzati, kan, untuk kita sama-sama mengkaji lebih lagi. Macam mana yang Cik Zamri kata tadi, kita tak boleh harapkan mereka yang bukan agama Islam, tak boleh harapkan Einstein, tak boleh harapkan Rosenberg, tak boleh harapkan mereka yang bukan Islam ni untuk mengkaji. Sebenarnya itu kepada kita, kan. Dan mungkin bila kita kata tadi peristiwa Mi'raj itu sendiri, adakah disebabkan ketidakpastian kajian saintifik untuk orang kata merelatekan saintifik itu dengan peristiwa Mi'raj itu, menjadikan ramai orang dekat luar sana yang rasa tak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, rasa macam karut, rasa macam perkara ni tak logik langsung. Jadi adakah itu ada kaitannya, Encik Zamri? Saya rasa dari segi motivasinya lah, apabila separuh daripadanya boleh difahami dan dia mengambil masa, saya rasa manusia juga patut mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada situ. Mungkin kita perlu masa lagi untuk memahami yang Mi'raj ni. Jadi mungkin antara perkara yang menyebabkan manusia rasa ini tak masuk di akal ialah pada hari ini, pada zaman moden ini, pada zaman Nabi dulu kedua-duanya agak mustahil. Mustahil. Kedua-duanya tak mungkin. Tapi pada hari ini, nampaknya yang Isra tu dah boleh. Itu sepatutnya menjadi motivasi untuk memahami yang kedua tu, untuk menerima. Tapi macam nak terima, belum ada buktinya. Belum ada bukti. Jadi mungkin dari segi tak boleh diterima di akal itu, untuk manusia moden pada hari ini, saya rasa lebih kepada bahagian yang Mi'raj itu. Apabila Nabi perlu merentas 94 bilion tahun, yang sepatutnya dia ambil 94 bilion tu. Kalau 94 bilion tahun sekarang ni, kalau Nabi belum sampai ke mana? Kalau ikut kan, belum balik lagi dah. Semua orang tunggu lagi. Masih menunggu Muhammad tu. Tapi nampaknya dia setengah malam. Dan di situlah sebenarnya yang tak dapat dijelaskan tu ialah kepantasan. Sebenarnya ini hanya mengikut nisbah pengetahuan manusia pada hari ini. Sebab pengetahuan itu akan berkembang. Betul. Dan jika kita berusaha lagi, Tuhan insya-Allah akan berikan ilmu itu. Semoga kita dapat menjelaskannya pada suatu masa hadapan. Betul. Dan yang merasakan dia macam karut ini, saya rasa untuk zaman moden ialah Mi'raj itulah. Untuk 90, sebenarnya kalau Nabi dari bumi ke hujung pinggir semesta 94 bilion tahun. Betul. Balik. Tambah lagi 94 bilion lagi. 188 bilion tahun tak balik-balik gitu. Jadi kalau ikutkan logik akal kita, mungkin hampir 200 bilion tahun. Betul. Untuk pergi dan balik. Namun itu satu misteri. Dan Tuhan pun nak tunjukkan kekuasaannya, tapi kita boleh berusaha untuk menjelaskannya. Sebagaimana banyak perkara yang dahulunya misteri pada hari ini telah dapat terjungkaikan. Jadi nampaknya teka-teki Mi'raj ini masih belum dapat menjadi teka-teki lah. Untuk dihuraikan, untuk memerlukan ilmu yang lebih tinggi dan mendalam lagi, dan perlukan kajian yang lebih mendalam. Jadi, dan itu pas baton kepada kita lah sebenarnya untuk kita mengkaji, terutama generasi muda. Saya menyeru saya dan juga generasi muda untuk menceburi sama-sama mengkaji bidang ini. Jadi andaian yang mengatakan bahawa susahnya nak mau pelajarinya, namun dapat dibuktikan oleh saintis dengan ketekunan, ketabahan mereka sejak 622 Masihi sehingga 2000, maknanya 1000 lebih tahun. Manusia berusaha, akhirnya dia terungkai. Untuk Isra kita dapat tunjukkan, teknologi dapat tunjukkan. Namun untuk Mi'raj ini, jadi itulah yang kita harapkan.
dengan ketekunan, ketabahan kita tu, insya-Allah Tuhan akan berikan nanti suatu hari apakah rahsianya itu. Jadi apabila kita dapat membongkar rahsia Tuhan sebagaimana kita membongkar rahsia Isra, di situlah kegembiraan seorang saintis sebenarnya. Yang diinspirasikan oleh ayat-ayat Al-Quran. Masya-Allah, itu dia kan. Sangat menggembirakan dapat diselesaikan. Separuh. Jadi kalau biasanya biasanya orang cakap kalau dah sebelah kaki masuk universiti, sangat gembira kan. Sebelah kaki dah masuk universiti, tinggal sebelah lagi. Jadi Isra Mi'raj tinggal sebelah lagi ni yang nak dijelaskan. Sepatutnya ada satu motivasi di sana. Dan juga pengkaji-pengkaji Muslim tidak seharusnya putus asa. Teruskan dan teruskan. Dan mereka yang mendapat sebelum ini walaupun bukan Islam, mereka punya ketabahan yang tinggi untuk menjelaskannya. Macam tak logik kan, mustahil. Akhirnya Tuhan berikan juga ilmu itu. Jadi itulah kegembiraan. Kita dapat selesaikan separuh daripada ayat maksud ayat itu, dan ada separuh lagi ni. Jadi itu di tangan kita, insya-Allah, dan generasi akan datang. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kan. Jadi ni pembakar semangat lah kiranya buat semua mereka pelajar-pelajar universiti. Sebab tadi Encik Zamri sebutkan pelajar universiti kan. Siapa yang ambil bidang sains tu, yang ambil bidang fizik, bolehlah sama-sama kita, aku niatkan aku belajar ni untuk kita terus cari, mengkaji lagi di sebalik peristiwa-peristiwa di zaman Nabi yang mungkin tidak dapat dirungkaikan pada zaman ketika itu. Tapi nak belajar sungguh-sungguh supaya mungkin boleh jadi bila kita terangkan peristiwa dari sudut saintifiknya, dari sudut sainsnya, mereka yang bukan beragama Islam boleh, okey, logik pada ketika itu kan. Logik, dan mereka pun mana tahu kan dapat hidayah. Itu juga menjadi salah satu asbab, salah satu punca. Dan kalau kita bayangkan keadaan sahabat Nabi, umat Islam pada ketika zaman Nabi tu, kalau kita lah berada zaman itu kan, mungkin kita tak tahu kita di golongan yang percaya ataupun tidak kan. Mereka bertarung sebenarnya. Yang beriman pun bertarung. Dan ada yang beriman dan berpatah kembali. Sebab dia kata Nabi tak betul lah kan. Jadi itu cabaran waktu sangat besar. Bukan saja yang kalau Sayyidina Abu Bakar dia solid. Ya, betul. Sehingga dia mendapat gelaran As-Siddiq pada ketika itu kerana peristiwa ini. Ya, betul. Ada yang lain-lain yang kurang solid tu. Macam mana kan? Jadi diuji di situ. Dan hadiahnya adalah syurga. Untuk percaya pada ayat ni. Masya-Allah. Jadi kalau kita dapat uraikan yang Mi'raj ini, berapa kali syurga sebenarnya. Masya-Allah. Manusia akan mempercayai. Ya. Jadi itu satu sudah pasti syurga. InsyaAllah. Begitu bermain dengan iman sebenarnya. Jadi kalau kita dapat membantu untuk seorang memperkukuhkan iman, maka anda adalah seorang saintis yang sangat bermanfaat pada seluruh manusia sebenarnya. InsyaAllah sama-sama kita berazam, bertekad menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain, insyaAllah. Saya sebenarnya tertarik nak tanya soalan kepada Encik Zamri. Tapi saya tanya dulu soalan tu. Tapi saya nak jawapan tu selepas kita berehat, sebab masa dah suntuk. Ada satu orang kata satu kajian, satu sirah lah mendapati bahawa sepanjang perjalanan Nabi ke sana, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tak ada langsung kecacatan pada badan Nabi setelah pulang daripada perjalanan itu. Kalau dikaitkan dengan teori kerelatifan Einstein itu sendiri, mereka yang melalui perjalanan itu dengan ada teori-teori dan sebagainya, ada formula dengan keadaan fizik pada ketika itu, pasti akan mengalami kecacatan. Setidak-tidaknya lah kan, laluan yang lohong putih, lohong hitam tu tadi. Jadi mungkin Cik Zamri selepas ini boleh lebih lanjut tentang itu. Adakah bila orang kata tak ada kecacatan pada badan Nabi ni menyebabkan ramai yang tak percaya ke, ataupun macam mana? Kalau anda semua nak tahu, saya pun nak tahu juga. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah, kita dah pun kembali ke rancangan podcast Hit and Seek. Terima kasih buat anda semua yang setia mendengarkan kita pada hari ini. Hari ini 7 Februari bersamaan dengan 26 Rejab. Esok kita akan menyambut Isra' dan Mi'raj 27 Rejab. Jadi sebab itulah kita bawakan topik pada hari ini. Isra' Mi'raj ada kaitan ke dengan teori kerelatifan Einstein? Kita bersama dengan pegawai sains daripada Planetarium Negara, bukan kaleng-kaleng orang je, iaitu Encik Zamri. Kita bawakan untuk hari ini untuk merungkaikan adakah betul Isra' Mi'raj ini ada kaitan dengan teori kerelatifan. Kita dah bincang banyak tadi tentang lubang putih, lubang hitam. Kita juga bincang tentang siapakah orang yang memopulari teori-teori itu sendiri. Dan tadi soalan saya sebelum kita berehat sekejap tadi kepada Encik Zamri adalah mengikut pembacaan lah saya yang agak terhad ini, kalau orang sains kata apabila adanya berlaku perubahan jisim, perubahan jisim akan adalah kecacatan pada bentuk atau akan adalah kecacatan pada suatu bentuk itu, kan, bila ada perubahan jisim itu. Dan orang kaitkan apabila Nabi SAW ada perubahan jisim lah daripada bumi terus ke langit, semua akan ada perubahan jisim, sepatutnya ada kecacatan pada badan Nabi. Tetapi sirah membuktikan bahawa tak ada langsung kecacatan pada badan Nabi bila Nabi dah turun sampai ke bumi bertemu dengan para sahabat. Jadi mungkin Cik Zamri boleh jelaskan kat situ. Okey. Jadi di dalam sains sebenarnya ada satu konsep dipanggil kecacatan jisim. Biasanya perkara ini dipelajari dalam bidang sains nuklear sebenarnya. Apabila berlaku tindak balas nuklear itu, sebahagian jisim di dalam atom itu akan berubah menjadi tenaga nuklear. Seperti bom sebagainya. Dia daripada jisim yang kecil sebenarnya. Apabila ditukar jadi tenaga, habis satu bandar. Jadi itu juga rahsia Tuhan daripada sains. Dan dikatakan juga ada yang mengatakan bahawa apabila sesuatu objek itu bergerak dengan laju, maka akan berlaku kecacatan jisim ni. Jadi kita bincang tadi, Nabi bergerak laju. Mungkin lebih laju dari cahaya. Sepatutnya ada berlaku kecacatan jisim. Kenyataan itu menyatakanlah dalam sains ada kecacatan jisim. Jadi sebahagian daripada jisim Nabi sepatutnya menjadi tenaga dan dia tak akan kembali menjadi jisim balik. Betul. Patutnya Nabi cacat lah balik. Kalau ikutkan logik. Logik kan. Nabi elok je balik kan. Jadi itu menjadi kemuskilan di situ. Jadi mereka nak percaya patut Nabi balik cacat. Kalau ikut kenyataan sains. Kalau ikut betul. Okey. Jadi sebenarnya di sini ada kesilapan sebenarnya pentafsiran tentang mekanisme sains di situ. Di dalam kajian kerelatifan ini oleh teori kerelatifan oleh Einstein ini, apabila satu benda bergerak dengan laju, dari segi jisim sebenarnya benda yang bergerak dengan laju ni, bagi kita yang duduk diam ni, kalau kita ukur dia punya jisim, dia bertambah. Seolah-olah bertambah. Ataupun benda tu menjadi terlalu berat. Dia bergerak dengan laju. Bagi kita yang duduk diam, mengukur jisim yang bergerak. Kalau kita duduk diam, tengok Nabi bergerak laju, sepatutnya jisim Nabi nampak macam meningkat. Dan ada yang jadi ada kenyataan mengatakan jisim tu sebahagiannya akan jadi tenaga. Dia patutnya akan cacat lah. Telinga ke hidung ke ada bila dia tak cukup jisim itu. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di dalam penjelasan sains tentang benda yang bergerak laju ni, dia hanya kelihatan seolah-olah meningkat jisimnya. Ini yang dipanggil kerelatifan itu. Relatif. Bagi benda yang bergerak laju secara relatifnya, secara relatif bagi orang yang duduk diam ni, dia akan bila dikira meningkat. Berat dia akan meningkat. Sebenarnya itu hanya seolah-olah saja. Mengikut transformasi Lorentz nama dia. Ada matematiknya di sana. Jadi benda yang bergerak laju akan kelihatan jisimnya bertambah, dia semakin berat. Tapi sebenarnya tidak begitu. Itu hanya relatif saja. Sebenarnya jisim itu kekal seperti itu. Dia laju, tetapi tidak pun menambah
jisimnya. Dan yang duduk diam ni nampak seolah-olah dia meningkat. Okey. Itu maksud teori relatif. Okey, tapi sebenarnya yang bergerak itu tidak Tak mengalami perubahan jisim pun. Jadi apabila dia disalah tafsirkan, dia sebenarnya relatif pada yang duduk, yang bergerak tu lebih berat. Okey. Relatif. Itulah dia maksud kerelatifan. Mana tidak ada benda yang mutlak. Okey. Jadi apabila disalah tafsirkan begitu, maka membuat kesimpulan lah. Yang Nabi sepatutnya bila Nabi balik sepatutnya bila dia bergerak dengan laju, jisim dia akan meningkat, sebahagian jisim dia akan hilang sebagai tenaga, dan dia balik dengan jisim yang kurang. Bila jisim yang kurang ni cacat lah selalunya kan. Ya, betul. Namun itu adalah satu tafsiran silap sebenarnya. Tidak. Seorang angkasawan atau Nabi sendiri tidak perlu cacat untuk balik ke bumi. Ya. Itulah juga dia. Sebenarnya Nampak juga logiknya kan. kalau kita lihat Syekh Muzaffar sebenarnya, kalau kita ukur, sebenarnya ada teknik. Semasa dia melepaskan diri daripada di dalam roket itu, dia dengan kelajuan sekurang-kurangnya 11 km sesaat. Kelip dia 11 km. InsyaAllah. Itulah kelajuan Syekh Muzaffar dia naik. Untuk lepas daripada bumi ni. Kalau diukur, sebenarnya jisim dia meningkat. Seolah-olah sebenarnya Syekh Muzaffar sama je. Dia kalau 70 kilo 70 kilo lah. Tapi bagi yang duduk ni dan tengok, so bila kalau diukur, bisa seolah-olah meningkat. Itu dipanggil kerelatifan. Jadi dalam teori kerelatifan ni semua benda relatif, tidak ada yang mutlak. Okey. Jadi benda yang bergerak boleh jadi nampak lebih berat. Jadi apabila ditafsirkan begitu, sebenarnya di dalam Al-Quran pun menyatakan bahawa Nabi balik seperti biasa. Tidak ada cacat apa pun. Jadi sebenarnya di situ ada kesilapfahaman. Dari sudut sains. Jadi sebenarnya tidak berlaku pun. Tidak berlaku pengurangan jisim. Dan seorang angkasawan ataupun Nabi sendiri kalau dia bergerak dengan laju pun, dia akan pulang seperti itu. Biasa. Jadi adakah yang mereka yang melihat itu kiranya mereka yang melihat itu sangat Encik Zamri kata relatifnya. Mereka yang melihat dia akan rasa yang bergerak itu, objek yang bergerak itu akan meningkat. Jadi itu relatif kepada mereka yang melihat sahaja. Kiranya logik kepada mereka yang melihat sahaja. Ya. Jadi itulah maksud teori kerelatifan. Bagi yang duduk diam, tengok benda yang bergerak laju, dia rasa benda tu laju. Dan meningkat jisimnya. Itu which is benda tu ialah betul untuk dia. Maknanya mengikut teori kerelatifan. Dia kita akan kira dia lebih. Dia lebih sebenarnya kadang-kadang benda ni berlaku dalam kehidupan seharian kita. Bila kita naik kereta, okey. Rendahkan diri anda. Cuba lihat tiang lampu di tepi jalan. Jangan lihat jalan raya. Lihat tiang lampu saja. Kita nampak tiang lampu bergerak ke kita yang bergerak? Kita nampak tiang lampu yang seolah-olah bergerak kan? Kan itu relatif. Ya. Merujuk kepada kita yang duduk diam dalam kereta ni, tiang lampu yang bergerak. Padahal kita yang bergerak. Itulah maksud teori kerelatifan. I see. Okey, logik. Jadi sains menjelaskan ini. Jadi bila kita melihat sesuatu, fikir dua kali. Jangan terus buat keputusan. Sebab mungkin secara relatif je. Okey, nampak logik kat situ kan. Kadang-kadang kalau kita tengok kereta bersebelahan pun kita rasa kereta sebelah ni bergerak. Padahal kereta kita yang bergerak. Biasa naik bas selalu. Bas tu bergerak. Kita undur ni. Jadi itulah dia maksud teori kerelatifan. Dia berlaku dalam kehidupan kita seharian. Dan Einstein cuba jelaskan ni. Apatah lagi dengan benda yang laju, benda sains dalam atom. Itulah yang berlaku. Nampak macam atom ni bertambah besarnya kan. Tapi sebenarnya tak. Itu yang dia masih steady je. Kita yang melihat. Ini satu rahsia bagaimana Tuhan mencipta alam ini. Masya Allah. Ada rahsianya. Jadi mereka dapat bongkar dan banyak perkara dapat selesaikan. Jadi bila dah tahu perkara ni, maka kekeliruan yang biasanya boleh menyebabkan kemalangan dan sebagainya dapat dielakkan. Jadi inilah bayangkan kalau yang menjumpai itu seorang Muslim, jadi akaun dia sentiasa penuh. Kalau dah masuk dalam kubur, selagi orang faham kan. Macam tu juga dengan Cik Zamri. Selagi orang tengok, orang faham. Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi kita ilmu yang dikongsikan itu sebenarnya memberikan terus pahala. InsyaAllah. Sekiranya dipahami
dan digunakan Pelajari, dan betul. dimanfaatkan. InsyaAllah. Jadi itulah maknanya tidak berlaku kehilangan jisim, kecacatan pada Nabi. Itu hajalah. Dan juga angkasawan yang naik ke marikh ke mana nanti tidak akan. Itu hanya salah faham dari sudut sains saja. Satu pentafsiran yang agak silap. Silap dari sudut pemahaman sains. Kalau kita tengok senang nak faham macam ni lah, kita tengok Dr. Syekh Muzaffar kan, itu yang diberi Encik Azhar tadi. Kalau kita kata Nabi sepatutnya cacat, sepatutnya Syekh Muzaffar pun balik pun cacat. Tapi itu hanya salah faham, itu saja kan. Jadi mungkin yang terakhir sekali lah. Kita kata hadiah, orang kata Isra Mi'raj ini adalah hadiah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kita tahu sebelum daripada Isra Mi'raj itu banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang berlaku kepada Nabi, dan Allah hadiahkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi mungkin Encik Zamri orang kata nak wrap up ke dari sudut nak kaitkan Islam, Isra Mi'raj dan juga sains tu tadi. Silakan Encik Zamri. Okey, saya agak sukar juga nak menjawab soalan ni sebenarnya, apa nak kaitkan dengan sains. Hadiah dan sains. Hadiah tu macam budaya dan sains. Beginilah pada pandangan saya, berlakunya Isra dan Mi'raj ini memang satu hadiah kepada Nabi, kerana Isra dan Mi'raj itu suatu penawar kepada kedukaan yang Nabi sedang alami. Tantangan yang hebat. Betul. Segala sudut. Tak tahu apa yang dibawa. Sembahlah Allah yang tak dapat dilihat. Betul. Waktu tu manusia pressure Nabi. Jadi dalam keadaan kedukaan Nabi itu, Tuhan jemput. Bayangkan raja jemput ke istana. Wah. Dia memberikan satu ketenangan ataupun satu healing satu healing kepada Nabi, dan berjumpa dengan Allah dan ditunjukkan kekuasaannya. Itu juga satu hadiah. Orang biasa tak sejauh Nabi pergi ni. Betul. Jadi bagi saya peristiwa itu sebenarnya suatu hadiah kepada Nabi. Dia memberikan suatu ketenangan kepada Nabi dan memantapkan lagi keyakinan Nabi. Betul. Bila sendiri Nabi melihat ini apa saja yang Allah nak bagi yang Allah, dan memberikan kekuatan dan menjelaskan lagi kebenaran dakwah yang dibawanya. Masya Allah, betul. Tuhan jemput ke istana. Bayangkan raja jemput. Kita rasa, jadi rasa duka tu terubat kan. Duka tu terubat. Jadi itu satu hadiah. Yang kedua, dari segi hadiah ini ialah mungkin pada waktu itu sebenarnya Nabi menyampaikan Islam, tapi sebab manusia ni dia ada sifat untuk menyembah Tuhannya. Kenapa aku nak sembah? Jadi dengan Isra Mi'raj ni sebenarnya pada pandangan saya, Nabi bagi setiap manusia satu walkie-talkie. Kontaklah saya bila 5 kali sehari semalam dapat walkie-talkie seorang ni. Jadi dan manusia sebenarnya dia nak sembah. Sebab dulu semasa batu adalah Tuhannya, dia sembah batu tu. Tapi sekarang macam mana nak sembah? Bila ada solat itu yang diturunkan, yang diberikan oleh Nabi pada Isra Mi'raj. Channel dah dapat dia. Dia boleh bercakap sendiri dengan Tuhan. Terus gunakan walkie-talkie tu 5 kali sehari semalam. Merayulah, merintihlah. Dia boleh bercakap. Manusia boleh cakap lah. Dan boleh sembah dia. Dan boleh meminta. Itu hadiah kepada manusia. Dia nanti-nanti sebenarnya. Hadiah buat Nabi dan hadiah buat kita juga. Manusia semua. Jadi itulah poin saya yang kedua. Dan yang ketiga, bagi saintis sebenarnya, bagi mereka yang berdiri dan bangunnya, baringnya, memikirkan kejadian Tuhan. Ini satu benda yang sangat menarik, kan? Nabi boleh pergi ke Sidratul Muntaha kurang daripada satu malam. Sesuatu yang menarik untuk difikirkan. Jadi suatu inspirasi kepada saintis-saintis sebenarnya, orang yang berfikir ni. Tak semua orang yang ada ini. Sebab Tuhan ada nyatakan dalam Al-Quran, ada orang yang duduknya, baringnya, berdirinya, dia memikirkan tentang kejadian Tuhan. Ini saintis lah. Yang memikirkan ni, siang dan malam berfikir. Siang dan malam bersedia untuk sit and seek. Masya Allah. Jadi
kita saintis sebenarnya mendapat suatu benda yang sangat mengujakan untuk difikirkan. Alhamdulillah, separuh daripadanya telah dibuktikan. Dah ada orang kata dah ada modal untuk dapatkan saham akhirat tu. Afala tatafakkarun. Tuhan tanya, ni. Masya Allah, betul. Jadi itulah hadiah daripada Tuhan. Fikirkanlah. Dan bukalah rahsia itu dan aku akan beri kepada siapa. InsyaAllah Tuhan akan beri siapa yang mencarinya. Tak kira lah Muslim ke non-Muslim ke Muslim ke non-Muslim dan sebagainya. Jadi siapa yang mencarinya, Tuhan bagi. Dan itu hadiah daripada suatu perkara yang mengujikan pemikiran manusia. Jadi itulah 3 hadiah. 3 hadiah. Simpulkan. Mudah-mudahan untuk kita semua juga hadiah. Ya, insya-Allah, betul. Insya-Allah. Hadiah untuk Nabi SAW, hadiah untuk kita umat Islam, dan hadiah buat para saintis di luar sana sebenarnya. Hadiah untuk kita dapatlah walkie-talkie. Bak kata Encik Zamri tadi. Kan, kalau orang zaman dulu sebelum adanya peristiwa Isra Mi'raj ni mungkin sukar untuk mereka, aku nak sembah Allah macam mana, kan? Betul tak? Tapi dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, iaitulah hadiah terbesar buat Nabi dan juga buat umat Islam. Kita ada kalau kata channel untuk kita communicate sendiri dengan Tuhan kita. Masya Allah, kan? Itu dia. Dan suka untuk saya ingatkan bahawa sebagai orang Islam, nak tak nak macam mana pun kita perlu juga percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sebab ia telah pun ditulis, telah pun termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Nak katanya session hari ini kan, diskusi hari ini sebenarnya memberikan kesedaran kepada kita sebenarnya. Ya Allah, betapa hebatnya Allah itu boleh membuat apa yang Allah nak buat itu semua boleh jadi. Kalau ikutkan orang kata 94 bilion tahun sepatutnya perjalanan Mi'raj itu, tapi Allah boleh singkatkan dalam hanya maghrib ke sebelum subuh sahaja. InsyaAllah, itulah nak kata ni hebatnya Allah. Bila Allah kata jadi, maka jadilah. Dan itu dia perkongsian yang cukup hebat, yang cukup menarik, orang kata sangat berilmiah daripada Encik Zamri, itulah pegawai sains daripada Planetarium Negara, dan semoga akan lahirlah lebih banyak lagi saintis-saintis di luar sana yang bersama-sama nak mengkaji logik peristiwa Mi'raj itu dengan sains, insya-Allah, kan. Di sama-sama saya ucapkan salam Isra Mi'raj kepada anda semua yang mendengarkan, dan jangan lupa untuk kita tambah-tambahkan amalan kita di bulan Rajab ini. Lagi beberapa hari saja lagi kita nak masuk ke bulan Ramadan, insya-Allah. Dan jumpa lagi kita pada minggu depan setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Buat anda semua yang tertinggal podcast kita ni, bolehlah teruskan mendengar di Facebook page kita, di YouTube dan juga di Spotify. Jazakallahu khairan jazak saya ucapkan kepada Encik Zamri di atas kesudian berkongsi kepada kita semua tentang ilmu sains ini, dan juga dikaitkan pula dengan peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah, bukan senang tu ya tugasnya. Jadi kepada anda semua diharapkan dapatlah hikmah-hikmahnya di situ, dan kita akan bertemu lagi di ruangan yang akan datang. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.